Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, Seberang Perai, bahagian utara. Okey, orang utara. Sekarang saya tinggal di Kluang Johor. Setakat inilah saya di Kluang Johor. Dan selamat menyertai program baru saya, Intensive English Program, kursus intensif English bab yang ke-12. Dan ini sebagai pemanasan badan sementara menunggu saya memuat naik buku saya yang kedua, Dwi Bahasa. So, saya ingin memuat naik buku ini dalam YouTube. Tetapi saya tengah menjual. Ini dijual sejak dari bulan Februari. Masih menjual. Jadi saya ingin menggunakan masa ini, menggunakan masa menunggu memuat naik buku saya yang kedua. Sebab saya tengah menjual. Jadi apabila saya sudah sedia, maka buku ini akan saya muat naik dalam YouTube channel saya seperti buku ini, level 1. Ini pun saya telah muat naik di YouTube channel saya. So buku 2 pun sama juga, dan kedua-dua buku ini masih ada stok. Jikalau kamu ingin membeli, silalah WhatsApp kepada saya 0197878299. Okey, kedua-dua buku masih ada stok. Dan kamu boleh pilih untuk membeli buku 1, buku 2 atau kedua-dua sekali. Banyak nyamuk. Okey, saya kena gigit oleh nyamuk. Mungkin cuaca ada perubahan, semakin sejuk pada waktu malam. Dan kedua-dua buku ini kamu boleh dapati, kamu boleh menggunakan atau pergi ke Perpustakaan Nasional di Kuala Lumpur. Kamu boleh ke sana, boleh lihat kedua-dua buku ini di bahagian rujukan. Sebab saya pun sudah menjadi penulis atau pengarang Malaysia. Jadi kamu juga boleh ke perpustakaan negara kita untuk membuat rujukan lah, kalau ingin membuat rujukan. Sebab buku ini baik, dibuat dalam 2 bahasa dan dilengkapkan dengan jawapan. Okey, so bahagian ini kita tahu ada kursus baharu selepas Hari Raya Aidilfitri. Tetapi sekarang sudah buka untuk pendaftaran jikalau kamu berminat. Kursus yang pertama, penulisan pemahaman vocab atau vocabulary, perbendaharaan kata ataupun kita cakap kosa kata, translation, penterjemahan, grammar dan pronunciation, sebutan, semua dalam satu. Lagi satu kelas untuk tahap permulaan, di mana kita menggunakan bahasa Melayu dan terjemah kepada bahasa Inggeris. Dan kelas yang ketiga, untuk orang yang memang boleh bertutur dalam bahasa Inggeris dan ingin melibatkan diri menggunakan bahasa Inggeris untuk public speaking. Maksudnya sendiri membuat persembahan dengan topik tertentu, melibatkan diri dalam forum. Jadi saya akan beri tajuk dan kita semua akan berbincang, memberi pendapat, mendapatkan pendapat atau cadangan dan dialog. English dialog, bahasa Melayu kita panggil dialog, 2 orang. So semua ini akan saya adakan selepas Hari Raya Aidilfitri tahun 2022. Okey, dan sekarang kita ke bab ke-12.
panjangkan ayat. Di sini kita boleh lihat 3 ayat. Bagaimanalah kita gabungkan ketiga-tiga ayat ini menjadi satu tanpa sesat. Ada ramai orang dia menulis ayat yang panjang, tetapi waktu kita membaca kita tidak faham, sebab separuh jalan dia sudah sesat. Dia menggunakan kata hubung yang salah, dia menggunakan struktur ayat yang salah, sebab seperti berjalan jauh, mungkin tiba-tiba kita melencong, jadi kita pergi ke lain tempat, tapi jauh juga. So begitu juga dengan ayat. Kalau panjang kita mesti menjaga supaya nombor 1 strukturnya betul, nombor 2 penggunaan kata hubung itu betul. Okey, itu sangat penting. Yang ini saya tidak bertukar-tukar struktur. Saya ikut struktur. Okey, kalau kita datang ke tahap yang sampai ke tahap yang lebih mencabar, maka kita mesti tukar strukturnya. Mungkin yang ayat kedua menjadi ayat yang pertama, tapi kita gabung dengan kata hubung. Okey, yang ini saya ikut struktur sahajalah. So my sister asked me to wash the dishes. Di sini ask bukan bertanya. Di sini ask maksudnya menyuruh. Dia suruh saya mencuci dishes, piring mangkok. Piring mangkok dishes. Kalau mencuci piring mangkok yang kotor memang wash the dishes. Tapi dishes juga bermaksud lauk pauk yang kita hidangkan sebelum kita makan. Itu pun dipanggil dishes juga. Okey, tapi ini memang kita tahu lah, piring mangkok. I refuse, saya enggan. I was very tired, saya sangat letih. Bagaimana kita gabung 3 ayat menjadi satu supaya ia menjadi satu ayat yang panjang. My sister asked me to wash the dishes, tetapi saya enggan. But I refuse. Mengapa? Kerana because I was very tired. Ayatnya panjang. Kalau ayat itu panjang dan betul, maka ia menunjukkan tahap yang tinggi. Kalau ayat itu macam 4 patah perkataan, 5 patah perkataan, itu menunjukkan tahap masih rendah, tidak cukup perkataan dan tidak tahu bagaimana gabung. Seperti kanak-kanak darjah 3, darjah 4, kita suruh dia bina ayat, dia tidak dapat membina ayat yang panjang sebab dia masih tidak mempunyai perkataan yang cukup. Maka dia mungkin cakap I am tall, atau I am a tall boy, begitu. Tetapi kalau dia sampai ke darjah 5, darjah 6, tingkatan 1, dia gabung. I'm a tall boy, or I'm tall but my brother is short. Panjang sudah. Oh, I'm tall so I sit behind the class, begitu. Okay, so ayat itu menjadi panjang. Kita simpan atau kita bubuh kata hubung. And, but, so, because, although, dan lain-lain lagi. So ayat itu menjadi panjang. Kalau ayat itu panjang dan tidak salah, maka ayat itu mempunyai tahap yang tinggi. So kita berusahalah ke arah itu. Ricky was walking to the park. He met his best friend Kent. So Ricky berjalan kaki ke taman. Dia berjumpa atau bertemu dengan kawan baiknya, kawan terbaiknya Kent. Kent was also walking to the park. Kent juga sedang berjalan ke taman. Jadi kita gabung 3 ayat menjadi satu. So semasa itu S, while pun boleh, WHILE okay juga. So as Ricky was walking to the park, mesti ada comma. Semasa Ricky berjalan kaki ke taman, he met his best friend Kent.
Apabila kita selipkan nama orang dalam ayat, di hadapan dan belakang kita mesti bubuh koma, simpan koma. Ingat kan? Koma, titik nokta, tanda pembuka kata, tanda seruan, tanda soal, tanda bacaan sangat penting. Hanya itu satu bab kalau kita buat latihan tata bahasa. So dalam pemeriksaan, dalam semakan, waktu kita menyemak kertas kerja calon-calon peperiksaan, tidak kira dia calon peperiksaan nasional, negeri atau peringkat internasional seperti IELTS, TOEFL, SAT, SAT ya, atau IGCSE. 5 kesalahan tanda bacaan tolak 1 markah. Bayangkan, seseorang itu tulis 300-400 patah perkataan, dan setiap 5 tanda bacaan yang dia tidak pandai atau tidak menulis, tolak 1 markah. Sampai ke 300 patah perkataan mungkin tolak 4 atau 5 markah. Kalau seseorang itu mendapat 40 markah, dia lulus, ngam-ngam lulus. Bayangkan dia dapat 39 markah. Just 1 mark dia lulus. Bayangkan. Jadi tanda bacaan kita mesti ada. Asal kita tulis nama orang atau mungkin nama binatang di dalam ayat kita, di hadapan, di belakang tulis koma seperti ini. Can't itu orang. Kalau orang kita gunakan who was also walking to the park. Di sini who dalam bahasa Melayu artinya yang, Y-A-N-G. So berjumpa atau bertemu dengan Ken yang juga sedang berjalan ke taman. Kalau dalam bahasa Melayu senang sedikit saya menerangkan. Kalau bahasa Cina, wah susah. Bahasa Melayu ada perkataan yang. Kalau dalam bahasa Cina tidak ada. Jadi agak susah sedikit lah kita ingin menerangkan dalam bahasa Cina, agak susah. Tapi bahasa Melayu kita ingatlah yang. Yang untuk binatang, untuk benda, which, yang untuk orang who. Begitu. Kamu coba ingat. Oke? So begitu sahajalah. Dan jikalau kamu seperti saya pernah sebut dalam video saya, jikalau kamu sendiri menghadapi masalah, kamu ingin menyelesaikan masalah kamu dalam pekerjaan atau kamu seorang guru, tetapi ada banyak kali seperti saya pernah sebut, ada banyak kali kita sendiri tahu, tetapi waktu kita buat penerangan, orang lain tidak paham, tidak tahu apa kita cakap. Mungkin kaedah penerangan kita ada masalah. Kamu boleh buat temu janji dengan saya, menghadiri 1 jam atau 2 jam kelas, dan saya selesaikan masalah yang kamu sedang menghadapi. Tidak semestinya mengikut ini. Ini 20 jam, 30 jam, mungkin kamu tidak dapat meluangkan begitu banyak masa, tetapi ada masalah, tidak apa. Buat temu janji dengan saya, awal sedikit. Saya ada masalah apa, saya akan oke. Dan kamu dalam kelas tanya saya lah, saya menghadapi masalah ini, bagaimana membetulkan atau bagaimana harus saya menyelesaikan masalah saya. Saya ingin kerja, so saya akan membantulah, saya akan mengajar. Oke, so setakat ini sahaja. Saya berharap kamu suka akan kelas saya. Sila beri saya like, share dan subscribe. Kalau ada komen yang baik, oke? Supaya saya mempunyai motivasi untuk teruskan. Oke? Jadi sehingga kita berjumpa di video ke-13. Selamat tinggal.